Assalamualaikum. Apa khabar? Saya harap semua sihat. Lepas tu salam Jumaat. Semoga hari ini lebih baik daripada hari semalam. Apa nama? Harap semua orang dah breakfast. And semua orang dah breakfast. Lepas tu hari ni temu janji Dino ada juga ni. Tak banyak lah, lebih kurang 2-3 biji jugalah. Saya harap semua orang sihat. Saya target 30 minit kongsi ilmu apa yang ada kan. Hari ni pun cuaca nampak baik ya. Hari Jumaat. Tajuk saya ini CC motor kan. CC motor saja saya letak tajuk CC motor tu, tapi saya pun tak ada niat nak jual barang lagi. CC motor yang saya cakap tu, kalau kita sedia maklum yang model-model baru yang ada atas jalan yang approved 150 model 4 stroke kan. Untuk model 4 stroke CC 150. Kalau kita tengok CC 150 model Y, model RS, kalau model SYM 185, lepas tu Legenda 115, dia punya CC dia lah. Jadi CC tu dia macam ni. Semalam saya ada sembang-sembang dengan kita punya apa kawan-kawan lah. Sembang pasal isu-isu semasa lah, berkaitan motor kan. Jadi motor original keluar kedai, dia letakkan CC 150 dengan cut off. Lepas tu kita tengok dia orang akan modify supaya ada lebih kuasa lah. Jadi CC dia tu menaik. Kalau daripada 57 pergi 62, kalaupun kita tak tukar crank, kalau kita tukar crank dia lebih tinggi, CC tu akan jadi lebih tinggi. Apabila kita ubah je bahagian rod tu, CC dia akan jadi lebih tinggi. Kalau maknanya kalau yang pakai spacer yang pakai spacer dekat blok tu kan, jet 6, jet 4.5, maknanya CC dia orang lebih besar. Saya tak payah detail sangat, sebab tujuan dia pernah tak kita tengok motor-motor yang CC besar, minyak hitam dia 1 liter? Saya rasa tak pernah. Belum pernah ada CC yang kalau kata dia 200 cc, minyak hitam dia pakai 1 liter, betul? Jadi kebanyakan motor yang dah modify, minyak hitam kalau dia 1 liter kita letak, dia akan cepat habis lah. Cepat lembut. Baik tu minyak hitam dia, kalau dia orang CC besar, dia orang jet road ke apa ke kan, minyak hitam dia one time use. Lagi-lagi kalau CC dah cecah 200 tu, yang jet tinggi-tinggi tu, kalau jet tinggi-tinggi lagi besar lah CC dia. Mana ada motor CC besar pakai minyak hitam 1 liter. Lagi-lagi kalau yang jenis pakai ada banyak lah lubang-lubang, dia orang nak buang panas kan, dia orang buat piping ni, minyak hitam tu lama-lama dia akan hilang. Jadi cara-cara budak-budak ni
Yang betul-betul dia orang main motor. Dia orang satu kali ride, balik rumah dia orang dah flush lah minyak hitam tu, dah buang, masuk yang baru. Saya takut budak-budak ni ada yang ikut-ikut. Orang modi dia pun nak modi, orang jack dia pun nak jack. Tapi daripada segi maintenance dia orang tak jaga. Kan sampai 2 kali ride. Oh kononnya aku pergi Kuantan tadi kan. Pergi Kuantan minyak hitam baru. Lepas tu minyak hitam kiranya nak pergi second ride, tak payah tukar minyak hitam. Entak aje. Tak boleh macam tu kan. Dia akan rosak lah. Betul tak? Betul kan Amin kan? Amin, long time no see. Kita cakap benda betul ni. Kebanyakan kalau tengok rider-rider atas jalan tu, mana-mana yang kalau kita tengok brother-brother kita apa semua kan, dia orang kalau motor sekong, contoh macam RZ lah. RZ ni kalau motor dia orang sekong, tayar dia orang tak jalan, bila time nak ride, dia orang akan tukar tayar-tayar tu semua, padahal bunga baru lagi. Dia orang akan tukar semua tayar tu, masuk tayar baru. Tayar dia orang tu dah boleh beli second hand kalau jenis runner. Kalau dia orang nak pergi ride, dia orang akan tukar tayar baru, tiup baru, semua baru. Sebab itu dia orang lebih confident atas highway. Kalau motor 4 stroke pun sama. Kalau dah jet 6, jet 4.5, cc motor tu dah besar. Cuba cari motor superbike ataupun motor-motor cc tinggi. Cc tinggi, tapi minyak hitam pakai 1 liter, lepas tu nak tahan sebulan. Mana boleh? Kan? Tak boleh. Dia ni Pak Mai bising ni, mau pecah telinga. Yalah. Modify nak, minyak hitam tak nak jaga. Mampus. Bukan masa jaga tu, kita check level dia. Dalam minyak hitam tu sendiri dia ada dia punya kiraan dia. Kalau motor jet tinggi, motor cc besar, biasanya minyak hitam dia orang mesti dah 1 lebih, 1 liter lebih. Kalau ni saya sikap kalau motor-motor Y, motor Y ni banyak modify. Kadang-kadang modify ikut-ikut. Modify ikut-ikut ni tak tahu mana jalan telinga dia, jalan cerita pun tak tahu. Tahu-tahu nak modify follow orang kan. Tapi dia punya maintenance dia tu, maintenance dia kalau nak ride semua baru. Betul. Kena tukar minyak hitam tu. Lepas tu tak adalah isu nak salahkan pomen kan. Lagi kalau 68 jet 68 jet 6 kalau tak kena gaya memang problem lah. Kalau masa kita ride sekali dengan kawan-kawan kita, walaupun motor kita 68 jet 6 ke 66 ke yang lain-lain semua masih dalam standard. Sebenarnya yang mana jet tinggi tu dia orang takkan bawa RPM tinggi, dia orang bawa RPM dalam 10 11 je macam tu kan. Kalau motor-motor lain dia berusaha, motor-motor dia orang tak berusaha kan. Pomen saya tak boleh terima juga kenyataan kalau yang salahkan pomen ni, tak boleh. Sebenarnya pomen-pomen Melayu kita ni dah bagus lah. Dia orang ni dah berusaha kan, tapi ada juga yang baru-baru nak berusaha, sikit-sikit tu no problem lah. Tapi kalau pomen-pomen yang dah yang dah banyak buat motor kan, kadang-kadang kita memang kita nak customer kan, mana ada kedai tak nak customer kan. Jadi bila customer tu takkan kita nak interview dulu, awak ni macam ni, awak ni macam ni, awak ni macam ni, tak ada. Sebab itu saya guna buat live ni untuk saya kongsikan yang mana motor-motor yang dah modify, cc awak dah lari, cc awak bukan pada 150. Kalau dah 150 cc dengan piston saya 57, head standard Y ke head standard RS ke, itulah cc yang dia tetapkan. Kalau kita ubah sesuai, dia automatik cc akan berubah. Bila cc berubah, semua benda akan jadi cepat panas. Kalau minyak hitam sebelum ni kita boleh pakai sebulan, bila kita upgrade cc dia tak sampai dah sebulan. Tengoklah pada cc yang kita buat tu kan. Kalau 62 cc dia kiraan dia berapa. Kalau jet road, cc dia dah berapa, cc dia memang confirm dah lari kan. Lepas tu bajet minyak hitam bajet, tak boleh, memang tak boleh. Sebab tu kalau tengok yang yang atas highway yang jarang timbul masalah kan,
Kita punya orang-orang yang apa, yang memang dia kalau ride, okey dia memang nak ride, dia ride pun fun-fun je, tapi dia punya maintenance dia, kalau tayar tukar. Dah tahu dah sini nak pergi ke Perak ke mana ke, memang tayar baru, tak kira lah ada bunga ke tak ada bunga ke, tayar baru. Maknanya confident level kita tinggi lah masa nak pergi jalan. Ada yang pakai minyak hitam kering, kan? Minyak hitam kering, lepas tu datang nak modify. Kita nak duit, memang betul kita nak duit, tapi nak mengajar dia daripada satu peringkat ke satu peringkat tu, mesti kena lalu dengan pengalaman. Saya cerita kat sini nak bagi tahu sisi motor berubah apabila kita modify. Piston 57 besar ni je dalam motor Y 150 lah sisi dia. Apatah lagi kita tukar besar-besar, kan? Kalau boleh kita modify, kita kena bersedia untuk maintenance yang tinggi, kan? Ibarat kita pakai motor sisi 200 lah. Kalau jet tinggi-tinggi, sisi dah berubah, tapi minyak hitam tak ada duit nak beli. Tak boleh. Memang tak boleh. Pada yang baru-baru ni kan, kalau tengok punya brother-brother ke apa ke kan, diorang kalau pergi ride, diorang confident level tinggi, diorang pun kadang-kadang tak buat apa, tapi diorang punya servis. Dia servis motor dia. Kalau saya dulu dekat KL tu, kalau nak pergi ride memang semua akan macam apa nama ni, nak bagi tahu cara kira CC. Dia ada dia punya matematik dia sebenarnya. Tapi saya rasa saya tak payahlah cakap dekat sini kan. Cukuplah kalau kita tahu, kalau kita jet road ataupun kita buat modifikasi, berarti CC kita dah lari. Kalau ada motorbike, motor yang CC 200cc ke atas yang pakai minyak hitam 1 liter, bolehlah bagi tahu kat saya, sebab saya tak jumpa dah pula kan. Biasanya mesti 1 liter lebih. Biasanya macam tu. Sebab motor original dia ada pipe ulang-alik minyak hitam tu naik atas. Kebanyakan motor yang problem, motor-motor yang nak modify, yang problem ni datang daripada owner yang tak tahu macam mana nak jaga atau macam mana nak bawa motor tu. Sebab kita tak sempat nak interview seorang-seorang. Pelanggan-pelanggan kita nak kan, kita terpaksa buat juga motor. Tapi bila time bawa atas jalan, kita tak boleh kontrol dah orang-orang ni. Last kali yang buruknya mesin dyno. Yang buruknya adalah pomen, kan? Owner tetap menang, customer always right. Yang salahnya adalah bengkel-bengkel ni. Tapi saya cakap macam ni kat sini supaya kesedaran daripada pihak rider tu sendiri lebih tinggi lah, kan? Dia jangan cakap nak bergantung pada result dyno 100%. Tak boleh. Dyno, dia orang bagi kita boleh bawa motor, tapi perasaan kita, feel kita atas jalan, kita kena feel sendiri. Masa jalan dengan motor tu, feel terhadap mechanical engine tu penting, kan? Kita boleh dapat detect awal lagi baik. Sebab kita yang modify, modify ni benda-benda kecil-kecil tu, yang tu feel, perasaan kita sendiri kena tahu. Kita kena tahu apa yang berfungsi pada masa kita bawa ni. Kalau meletup-letup keluar api tu, apa sebenarnya yang menyebabkan dia keluar api? Kita kena tahu semua tu, baru kita gunakan function. Kalau kita tak ada feel, kita takkan boleh tahan lah. Tak tahan lama lah motor tu. Lagi-lagi dia model 4 stroke. Model 4 stroke dia ada valve. Setiap kali pergerakan tu, valve ada keluar, ada buka, ada tutup, ada buka, ada tutup. Benda kalau ada buka, ada tutup ni, dia boleh berlaku apa-apa hal pun boleh jadi. Sama kalau macam 2 stroke dia tak ada buka, tak ada tutup. Dia ada ulangan. Macam rotary tu, rotor. Untuk model 4 stroke memang kita kena faham macam mana mesin kita fungsi. Lepas tu minyak enjin jenis apa kita pakai. Minyak enjin tu macam mana kita nak tukar dia. Ada yang tanya saya tukar minyak hitam harga RM50. Dia tanya saya berapa lama mileage, berapa lama jarak dia boleh pergi, kan? Yang itu yang susah sikit nak cakap tu, kan? Sebab kita pakai, kalau motor standard tak apa. Kalau motor-motor yang dah open, kalau saya tengok
Kata kalau dia tak beli minyak hitam dekat saya pun, dia beli dekat luar. Tapi saya rasa jarak dia orang beli tu, kalau motor parking tak ada hal. Ini kalau motor dah pergi kerja apa semua, yang mana sisi dah lain, lepas tu lagi mau jimat bahagian tu, tak boleh lah kan. Lama-lama akan berlaku kerosakan lah. Tak boleh nak salahkan pomen 100%. Pomen ke rider, saya cerita macam ni, tak ada pun kata yang komplain dekat saya banyak isu-isu macam ni, tak ada. Ini general, isu-isu general. Saya tak kisah pun, saya bukan buat banyak pun motor orang. Lagi-lagi kalau motor Y yang hantar modify, tak banyak kan saya, sikit je. Saya kalau bajet tinggi, saya pergi beli je motor tu spek dengan orang lain. Tapi kita kena bagi penerangan dekat customer, dekat pelanggan kita, cara nak maintain enjin tu lah. Tak kira lah mesin tu kita buat dekat mana kan. Kita buat dekat mana-mana lah pomen-pomen yang ada kan. Tapi cara nak jaga mesin tu, cara nak kenal pasti masalah dia. Macam baru ni ada juga satu customer, dia daripada bengkel lah. Dia bawa motor tak sedap. Tapi dia tak puas hati, dia bawa tak sedap, kerana dia pergi jumpa balik semula. Kena refer balik pomen. Mana dia dapat tangkap awal tu, dia apa yang dia rasa tak sedap. Yang tak sedap tu kita kena cerita kat orang tu. Yang tak sedap bawa tu, itu kena bagi tahu. Ada something wrong. Tengok macam belakang ni, brother kita ni motor FZ. FZ. Itu pun modify juga tu. Modify. Tapi saya pun tak tahu macam mana. Dia punya TPS dia FZ untuk yang model first model. Dia masa zaman FZ first model tu, dia tak ada keluar macam sekarang ni punya spare part. Jadi kita kena modify dia. Saya tengah fikir macam mana nak masukkan throttle body apa Y dekat wiring dia kan. Ada dah member saya buat tu. Nampak sukses lah sebab dia pun main kat Prit kan. Race for fun. Saya minta belajar dengan dia lah macam mana cara dia orang buat, masukkan TPS, masukkan one set throttle body FZ, throttle body Y masukkan FZ. Sebab motor tu dah modify 65. Dia ada problem TPS, nak cari TPS pun susah. Apa nama ni? Yang pasal sisi motor tu lah. Kalau tengok yang budak-budak RZ yang saya tahu lah, daripada brother-brother kita, dia orang pergi ride, dia orang confidence level tinggi ni, setiap kali ride dia orang akan tukar tayar, tukar tiup, pergi jalan. Motor dia orang paling jarang lah kalau buat masalah ni kan. Mana kita nak ride, kita tukar baru. Tak kira dah, sebab tayar kita pun ada expired dia kan. Kadang-kadang motor parking lama, tak jalan, tahu-tahu tiba hari tu nak pergi jalan jauh. Memang problem lah. Untuk minyak enjin sisi berbeza. Belum ada lagi motor sisi besar pakai minyak hitam 1 liter, tak ada. Jadi kalau motor-motor modify, lagi-lagi yang banyak pipe. Daripada penutup minyak hitam tu, dia ada pipe naik masuk dalam tong ke mana-mana. Pipe-pipe tu semua dia minyak hitam akan tembak masuk dalam tempat lain. Jadi minyak hitam punya possibility untuk hilang memang ada. Jadi dia kalau sisi besar, minyak hitam 1 liter, minyak tu akan cepat habis dia punya zat dia. Zat dia tu habis cepat. Jadi saya harap semua orang boleh faham, lagi-lagi motor-motor modified. Kita nak tambah ilmu kan. Saya bukan nak kata awak semua tak bagus kan. Saya dah, kalau boleh saya bosan baca dekat Facebook group kan. Facebook group yang kata pasal pomen lah, pasal mesin dyno lah, sini tak bagus, sana tak bagus. Memang betul, kita boleh tahu kita bagus dengan tak bagus, kita yang nilai kan. Kalau kita bawa tak sedap, kita bagi tahu kita bawa tak sedap. Benda boleh adjust, kita adjust. Tapi feel duduk pada owner yang nak bawa. Kalau tanya motor saya Y, laju lah, saya pun tak berani bawa laju. Tapi saya suka bawa, sedap bawa. Okey lah, dah lah. Pergi jalan tak nak menyusahkan orang, dah. Kita cubalah sedaya upaya tak nak menyusahkan orang kan. Kita bawa motor, kita rasa sedap, paras tu dia okey. Tak apa, nanti bila kawan-kawan kita yang jenis nak lock tu, dia orang yang jenis bawa lock ni, dia orang punya maintenance setiap kali ride tinggi. Kata hari ni nak ride pergi Kuantan,
Tak ada RM50 dia orang mesti keluarkan untuk minyak enjin. Yang lain-lain tak tahulah apa lagi kan. Tapi dia orang punya maintenance memang bagus. Saya ada beberapa pelanggan saya mana pangkat-pangkat semua dah brother-brother jugalah kan. Dia orang low profile, pergi ride mana nak pergi Thailand. Nak pergi Thailand dia orang punya persiapan nak pergi Thailand tu semua baru. Jadi benda-benda macam ni kalau boleh yang mana baru-baru ni kena apa? Kena invest sikit lah kalau setiap kali ride tu. Tak boleh pakai apa yang ride lepas nak pakai balik ride ni tak boleh. Tidak digalakkan. Saya pun kadang-kadang motor kalau RZ pun sama. RZ lagi lah. Okey, untuk sisi motor saya ingat dah okey. Tak ada apa-apa nak tanya ni. Tak ada apa-apa nak tanya, boleh lah. Oh, ni sisi 185. Sisi 185 motor apa nama dia? Motor SYM. Sisi 185. Tapi pun kita modify juga. Dia kalau kita ubah suai 185, tak ke dia pergi 185, 190. Berubah. Lagi-lagi kalau kita tukar crank, lagi lah. Jack road je sisi lari terus. Lari jauh. Lari sikit-sikit tak apa, lari jauh. Jadi kalau bila sisi dah meningkat, maintenance dia semakin meningkat. Lagi kita modify macam ala-ala superbike, maintenance macam superbike. Okey. Saya rasa okey kot. Setakat tu saya cuma nak pesan kita kena maintenance motor kita sebelum kita lakukan perjalanan jauh. Okey. Saya nak cuba buat hari ni, saya nak cuba buat throttle body Y masuk dekat FZ first model. Saya nak refer pada kawan saya tu. Dia tak ada ikut ilmu, dia bagus dia. Cuma wiring nak kena ubah sikit lah. Saya harap berjaya lah kot projek ni. Okey. Lain-lain tak ada soalan. Terima kasih lah sebab dengar saya punya apa saya nak cakap ni kan. Kalau benda ni berguna, boleh share lah. Kalau tak berguna, tak apa, saya simpan dekat Facebook kan. Okay, salam kat Pak Mail Amin Batrisha. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi next time, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.